Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nadia Nazrini binti Nanda bernombor matrik 187697 akan melakukan pembentangan refleksi kendiri LMI saya pada tahun ini. Penyelidik saya adalah Puan Hafizah binti Abdul Hafiz. Okey. Untuk isi pembentangan saya pada hari ini, yang pertama adalah latar belakang isu, yang kedua cadangan untuk mengatasi isu, yang ketiga cabaran pelaksanaan cadangan, yang keempat cadangan penambahbaikan, dan yang terakhir perkara penting yang diperolehi daripada LMI ini. Yang pertama, latar belakang isu yang difokuskan. Setiap minggu, sekolah saya akan mengadakan program dan kadang-kadang program itu dilaksanakan pada waktu PNP. Program sekolah melibatkan beberapa kelas dan tingkatan. Kebiasaannya, mereka akan mengambil pelajar tingkatan rendah iaitu tingkatan 1 dan 3 dan saya sebagai pelatih mendapat kelas tingkatan 1 dan 3. Ini telah menyebabkan masalah kepada pelatih untuk mengadakan kelas supaya silibus yang ingin diajar dapat dilaksanakan. Isu utama. Okey. Aktiviti PNP ditangguhkan untuk memberi laluan kepada program sekolah. Hal ini bermaksud program sekolah diutamakan dahulu sebelum PNP. Apabila kerap sesebuah sekolah itu membuat program, maka perjalanan PNP pun terpaksa ditangguhkan menyebabkan pelatih terkejar-kejar untuk menghabiskan silibus yang telah diamanahkan kepada mereka. Okey. Apakah tindakan sewajarnya yang perlu diambil oleh guru pelatih iaitu saya, yang mana silibus yang sepatutnya diajar pada minggu tersebut tidak dapat dilaksanakan dan ditangguhkan disebabkan adanya program sekolah yang terlalu banyak. Okey, cadangan yang diambil untuk mengatasi isu adalah rujuk tarikh program di takwim sekolah. Ini bermaksud sekiranya saya tahu perjalanan takwim sekolah, perjalanan program di sekolah, saya dapat merancang terlebih dahulu apa yang ingin saya ajar, tarikh yang boleh saya ajar, tarikh yang boleh saya membuat kelas dan tarikh yang tidak boleh saya membuat kelas. Buat persediaan awal, itu adalah benda yang paling penting sebelum saya masuk ke dalam kelas. Cadangan saya adalah mengambil satu waktu PNP 15 ke 30 minit yang pertama untuk sesi perbincangan pembentangan hasil tugasan dan waktu yang kedua 30 minit masuk ke topik pembelajaran sebenar pada minggu tersebut. Di mana saya membahagikan waktu pertama dan waktu kedua supaya dapat melaksanakan apa yang tertangguh semasa pelaksanaan kelas. Okey, cabaran untuk melaksanakan cadangan ini adalah saya perlu membuat 2 RPH yang perlu dirancang. Seperti yang sedia maklum, untuk melakukan 1 RPH sahaja sudah mengambil masa yang lama, ini kan pula 2 RPH. Tetapi apakan daya, ini adalah salah satu cabaran yang terpaksa saya hadapi untuk melaksanakan cadangan yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Okey. Penggunaan masa perlu dirancang sebaik mungkin. Seperti yang saya katakan tadi, 30 minit awal dan 30 minit. Kemudian dibahagikan kepada 2 supaya penggunaan masa dapat dirancang sebaik mungkin. Dan cabaran yang terakhir adalah penerimaan murid di dalam kelas saya terhadap 2 topik pembelajaran. Jadi, saya perlu membuat kelas dengan mengajar 2 topik pembelajaran. Jadi saya perlu memberi fokus sama ada murid dapat menerima apa yang saya ajar ataupun tidak. Okey, untuk cadangan penambahbaikan 2 topik pembelajaran yang diajar tadi, saya telah mengajar 2 topik tetapi topik yang saling berkaitan. Sebagai contoh, penyalahgunaan bahan. Apabila murid diajar tentang penyalahgunaan bahan, ia boleh dikaitkan dengan konflik dan stres. Kebiasaannya penyalahgunaan bahan ini berlaku sekiranya individu tersebut mengalami stres.
Jadi di situ saya dapat mengaitkan dua topik pembelajaran pada waktu yang sama. Tujuan saya mengambil topik yang saling berkaitan ini adalah untuk murid mudah terima dan dapat mengaitkan isi pelajaran pertama dan isi pelajaran yang kedua dengan baik tanpa ada sebarang masalah untuk memahami topik yang diajar. Seperti semua sedia maklum, PKP telah bermula pada bulan Mac hingga ke bulan Julai ini. Jadi, sebagai guru, terpaksa mengajar dan membuat kelas secara online, secara maya. Untuk kehadiran murid ke dalam kelas secara maya amatlah mengecewakan. Hal ini tidak dapat dielakkan disebabkan tidak semua murid mempunyai gadget atau telefon. Jadi, sekiranya yang mengharap telefon bimbit ibu bapa mereka, apabila ibu bapa mereka pergi kerja, mereka tidak dapat menyertai kelas yang telah dibuat oleh guru di Google Meet. Untuk pengetahuan, sekolah saya telah mewajibkan para guru membuat kelas secara online dengan menggunakan Google Meet kerana murid dan guru dapat melihat satu sama lain dan pengajaran itu dapat disampaikan secara terus. Tetapi perkara ini sukar untuk dicapai disebabkan rangkaian internet dan seperti yang saya kata sebentar tadi, tidak semua murid mempunyai gadget untuk mereka menyertai kelas yang dibuat oleh para guru. Suku dari bilangan kelas tidak sampai untuk kelas-kelas tertentu di mana sebagai contoh kelas saya sendiri 30 orang dalam satu kelas, tetapi yang dapat menyertai kelas hanyalah dalam 5 ke 6 orang kebiasaannya dalam satu kelas. Tetapi kelas tetap perlu diteruskan sebab jadual telah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, PJ dari pukul 10 hingga 11 pagi, sambung pula dengan kelas pendidikan Islam untuk seterusnya dan seterusnya lah. Okey. Untuk cadangan penambahbaikan masalah kelas secara online ini, saya telah mengambil langkah untuk pemilihan platform lain untuk mengadakan kelas, sebagai contoh WhatsApp, Telegram atau Google Classroom. Ini semua memang bukanlah kelas secara langsung, tetapi ia adalah salah satu penambahbaikan supaya murid masih boleh dikira sebagai hadir dan masih boleh membuat latihan yang telah diberikan. Kebiasaannya, latihan yang diberikan tidaklah banyak. Hanya memadai untuk murid memahami apa yang sepatutnya cikgu capai dan apa yang sepatutnya objektif pembelajaran pada kelas tersebut ingin dicapai. Okey. Dan yang terakhir, perkara penting yang diperolehi oleh saya sepanjang mengajar menjadi seorang guru, murid ini unik. Setiap murid mempunyai perangai yang berbeza. Jadi, saya sebagai seorang guru perlu mempunyai pelbagai cara penyelesaian kerana tidak semua murid mempunyai pendekatan yang sama. Sebagai contoh, murid yang nakal, biasanya guru akan cuba memahami mereka dengan berkawan dengan mereka. Apabila mereka berasa rapat dengan para guru, barulah mereka boleh menceritakan apa masalah mereka yang sebenarnya dan tidak akan berasa kekok di situ. Seterusnya, try and error. Try and error, kita cuba dan kita tengok macam mana apa keputusan yang berlaku apabila kita buat macam tu, macam ini. Okey. Tapi try and error ini perlulah secara terancang, tidak boleh terus secara mendadak. Dan yang terakhir, refleksikan diri. Melalui refleksikan diri ini, saya dapat mengetahui di manakah kelemahan dan di manakah kelebihan saya sebagai seorang bakal guru. Okey, itu sahaja dari saya untuk pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih.